Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kali ini. Kita menyambung bacaan tafsir Ibn Kathir, tafsir Imam Ibn Kathir yang menghuraikan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan kita membaca tafsir juzuk Amma, juzuk 30. Dan kali ini ialah siri yang kedua bagi surah Al-Infitar. Siri yang kedua bagi surah Al-Infitar. Kita telah pun melihat dalam siri yang pertama terdahulu sampai ke ayat yang ke-8. Jadi kali ini kita mula dengan ayat ke-9 yang ada kaitan dengan ayat sebelum itu juga, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Setelah surah Al-Infitar dimulakan dengan mengingatkan akan berlakunya kiamat dan juga menolak orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka tidak beriman walaupun Allah yang telah menciptakan mereka dan mengelokkan rupa paras mereka, maka dikatakan kalla sebagai satu penolakan, sebagai menyatakan bahawa apa yang kamu buat ini salah, iaitu apa yang manusia kufur, yang tidak mempercayai kewujudan Allah hari kiamat, yang tidak mentaati Nabi SAW, yang menentang Islam, yang menyebabkan kamu tertipu dan terpedaya daripada Tuhan kamu, iaitu berkaitan dengan ayat yang ke-6 dulu. Wahai manusia, apakah yang telah menyebabkan engkau terpedaya daripada Tuhanmu yang maha pemurah, yang maha pemberi kurnia. Jadi penolakan ini ialah kepada mereka yang kufur. Jadi sikap kamu itu, wahai manusia yang menolak kebenaran Islam, adalah sifat yang salah. Tidak sebegitu, tidak sepatutnya begitu. Bal tukadzibuna bid-din, malah kamu juga tidak mempercayai tentang hari ad-din, iaitu hari kiamat. Kita baca dalam surah Al-Fatihah kan, Maliki Yaumiddin, dan Yaumiddin ni disebutkan nanti dalam surah-surah yang lain juga ialah hari pembalasan. Dia kata Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab kita ini, tafsir ayat tadi, kalla bal tukadzibuna bid-din ay innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatihi bil ma'asi. Sesungguhnya sebab utama yang menyebabkan kamu wahai manusia kufur dan membalas dengan tidak benar kepada Allah, itu tidak membalas budi Allah. Allah memberi kamu kurniaan, akan membalas dengan pengingkaran dan juga pengkhianatan. Sebabnya apa? Takdzibun fi qulubikum, iaitu hati kamu menolak dan tidak mempercayai bil ma'ad, hari kebangkitan, wal jazai wal hisab, dan juga pembalasan dan juga perhitungan amalan. Bermakna Allah SWT menyebut bahawa kamu menolak hari kebangkitan, maka itulah yang membawa kepada kamu menolak kurniaan Allah, tidak membalas budi, walaupun tak terbalas apa yang Allah beri, tapi memberi balasan yang tidak betul. Allah beri nikmat, kamu pula kufur kepada Allah SWT, maka kamu tidak mempercayai dan kamu menolak adanya hari kebangkitan. Baik. Sedangkan wa inna 'alaikum lahafizina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Yakni, iaitu kata Imam Ibn Katsir, wa inna 'alaikum lamalaikah hafazah. Wa inna 'alaikum lamalaikatan hafazatan kiraman. Sedangkan kamu diawasi oleh malaikat. Wahai orang-orang yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, kamu diawasi oleh malaikat yang menjaga, yang mulia, yang mana sentiasa memerhatikan kekufuran dan kejahatan yang kamu buat. Fala tuqabiluhum bil qaba'ih. Janganlah kamu melakukan di depan mereka, maksud bila mereka menjaga kamu tunjukkan pula kekufuran dan kejahatan. Apa yang berlaku? Fa innahum yaktubuna 'alaikum jami'a a'malikum. Sesungguhnya malaikat itu menulis semua amalan kamu. Maka itu nak menyatakan dan nak menegur orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah, supaya mereka sedar bahawa malaikat mencatat amalan kekufuran itu.
Ayat ini ditujukan kepada orang yang tidak percaya kepada Islam dan menentang Nabi SAW. Ingatlah bahawa adanya malaikat yang mencatat amalan kamu. Baik. Dan begitu juga ia jadi pengajaran kepada kita orang Islam supaya kita menyadari kewujudan malaikat yang menjaga amalan kita. Kemudian Imam Ibn Katsir membawa sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abi Hatim yang berbunyi daripada Mujahid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi akrimul kiramal katibin, muliakanlah malaikat kiraman katibin. Muliakanlah malaikat yang mulia itu, yang menulis itu, alladzina la yufariqunakum, yang tidak berpisah dengan kamu illa inda ihda halatain, kecuali ketika dua keadaan, al-janabah ketika junub, wal ghaid ketika ketandas buang air dan sebagainya. Jadi ini dipanggil satu saranan, satu seruan walaupun kepada orang kafir, tapi juga kita fahami dan ambil pengajaran kita yang beriman juga begitu. Baik. Kemudian juga Imam Ibn Katsir membawa satu lagi riwayat daripada Ibn Abbas yang dibawa di sini oleh Al-Hafiz Al-Bazzar. Kita dah sebut sebelum ni bahawa Imam Ibn Katsir menukilkan daripada kitab-kitab hadis yang terdahulu. Jadi Imam Al-Bazzar sebelum beliau, maka dia ambil hadis tu. Apa hadis tu berbunyi? Innallaha yanhaakum 'anit ta'arri fastahyu min malaikatillah alladzina ma'akumul kiramal katibin al-kiramil katibin alladzina la yufariqunakum illa ihda thalathi halat al-gha'iti wal janabati wal ghusl. Jadi Allah melarang kamu daripada tidak berpakaian. Maksudnya rasalah malu kepada malaikat Allah yang bersama kamu yang mencatat segala amalan, kecuali mereka tidak berpisah dengan kamu kecuali kepada keadaan-keadaan tertentu yang tiga: ketika buang air, ketika junub dan ketika mandi. Jadi ini menunjukkan hadis yang menyokong ayat Quran tadi, dan Nabi SAW menyebut kiraman katibin, sama juga Al-Quran Al-Karim menyebut malaikat yang mulia yang menulis. Baik. Kemudian di sini juga disebutkan bahawa satu riwayat diambil daripada Al-Bazzar juga, satu hadis yang dibawa oleh Imam Ibn Katsir daripada Abu Hurairah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan ya'rifuna bani Adam wa ya'rifuna a'malahum. Malaikat, sungguhnya Allah melantik, memiliki malaikat yang mengenali anak Adam itu dan mengetahui amalan mereka. Jadi fa idza nazaru ila 'abdin ya'malu bi ta'atillah dzakaruhu bainahum wa sammuhu wa qalu aflaha lailata fulan najal lailata fulan. Bahkan mereka bila melihat anak Adam melakukan kebaikan, mereka akan berkata sesama mereka dan sama malaikat yang lain, ini orang yang bagus, dia telah berjaya pada malam ini, dia telah berjaya pada kali ini. Begitu juga bila mereka melihat seorang hamba melakukan kemaksiatan dan kejahatan, mereka menyebut binasalah orang ini pada malam ini. Jadi ini semua menyokong ayat Quran yang kita bacakan tadi. Baik. Kemudian surah ini diakhiri dengan menyebut balasan Allah SWT di akhirat pada hari yang dipanggil Yaumuddin. Dan dalam surah ini, di akhir ayat ini, dari akhir surah ini merupakan tafsiran kepada apa maksud Yaumuddin. Yaumuddin dalam surah lain disebut Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, tak ada ceritakan apa Yaumuddin. Tapi dalam surah ini ditafsirkan Yaumuddin ni ialah yauma la tamliku nafsun tu sampai habis Allah tafsiran. Ini ulama panggil apa? Mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Mentafsirkan Quran dengan Quran. Baik. Ayat yang ke-13, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumiddin wa ma hum anha bighaibin. Sesungguhnya orang yang abrar. Abrar ni ialah orang yang baik dan beramal soleh. Kata Imam Ibn Katsir, yukhbiru ta'ala amma yasirul abraru ilaih minan na'im. Allah menceritakan apa yang akan ditemui, dikecapi oleh orang-orang yang abrar, yang buat amalan yang baik daripada nikmat-nikmat syurga. Wahum, mereka ialah alladzina ata'u Allah azza wa jalla. Mereka lah yang mentaati Allah azza wa jalla, walam yuqabiluhu bil ma'asi, dan mereka tidak membalas kebaikan Allah dengan kemungkaran. Jadi ini kedudukan yang tinggi abrar. Manakala lawannya pula ialah al-fujjar, gelaran kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Kata Imam Ibn Katsir, thumma dzakara ma yasiru ilaihi al-fujjar min al-jahim wal 'adzabil muqim. Maka Allah menceritakan apa yang akan ditempuh dan akan dialami oleh orang yang jahat, yang kufur dan sebagainya, berupa jahim, neraka jahim,
dan azab yang berterusan, yang berkekalan. Yaslaunaha yaumiddin, mereka akan merasakan azab itu pada hari ad-din, hari al-hisab wal jaza wal qiyamah. Kata Ibnu Katsir, hari perhitungan, hari pembalasan, hari kiamat. Itulah nama dia, Yaumuddin. Wa ma hum anha bighaibin. Kata Imam Ibnu Katsir, ay la yaghibuna 'anil 'adzabi sa'atan wahidah. Mereka tidak terlepas langsung daripada azab walaupun seketika. Wala yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha, dan mereka juga tidak dikurangkan azab. Auzubillah. Wala yujabuna ila ma yas'aluna minal mauta wal rahah. Mereka juga tidak dipedulikan bila mereka meminta untuk bebas mati daripada azab, atau dihidupkan atau direhatkan. Walau yaman wahida, walaupun satu hari mereka tak dibebaskan. Auzubillah. Ayat ini terpakai pada orang kafir dan menjadi pengajaran kepada orang beriman. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ini dalam Quran kita jumpa banyak wa ma adraka. Wa ma adraka wa ma adraka, dan ada juga ayat wa ma yudrik. Jadi ini wa ma adraka ni adalah untuk menunjukkan keagungan. Apakah yang boleh beritahu kamu? Apakah itu hari ad-din? Maksudnya, apakah kamu tahu siapa yang boleh beritahu kamu tentang hari ad-din? Maksudnya, bila ada ayat sebegini, kata Imam Ibn Katsir, ini adalah ta'zimun li sya'ni yaumil qiyamah. Ini adalah satu cara Allah menunjukkan kehebatan hari kiamat supaya kita dapat rasai kehebatan dia. Summa akkadahu biqaulihi ta'ala, kemudian Allah teguhkan dan kuatkan lagi dengan pengulangan, summa ma adraka ma yaumuddin. Pengulangan dalam bahasa Arab secara umum dan dalam Al-Quran secara khusus adalah untuk penegasan. Macam kita ulang, kan? Kita ulang satu perkataan untuk penegasan, untuk kekuatan. Sebetulnya dalam Al-Quran kita dapati ada ayat-ayat yang berulang, ayat yang sama tapi berulang. Contoh yang ni, apakah yang dapat memberitahu kamu apa itu hari pembalasan? Kemudian, apakah pula yang dapat beritahu kamu apa itu hari pembalasan? So diulang soalan ini 2 kali. Kata Imam Al-Ghazali di sini adalah takkid, iaitu penegasan. Cara dalam bahasa Arab dan dalam bahasa lain juga sama, diulang-ulang. Pengulangan bukan tak ada makna. Dalam Al-Quranul Karim dan dalam bahasa Arab sendiri, pengulangan bukanlah semata-mata ulang, tapi pengulangan mengandungi penegasan. Itu maksud dia. Macam kita baca surah tertentu, macam kita baca apa? Surah Al-Kafirun, kan? Wa ma antum qul ya al-kafirun la a'budu ma ta'budun wa ma antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'budun ma a'bud wa la antum. Jadi diulang. Kenapa? Dalam surah lain contohnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, surah Ar-Rahman. Jadi pengulangan dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab itu sendiri adalah bertujuan dan ada matlamat, iaitu penegasan. Ibnu Katsir mengatakan diulang, kemudian jawapan tu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Soalan tu dilontarkan dulu. Kamu tahu tak apa itu hari ad-din? Kemudian, adakah kamu tahu apa itu hari ad-din? Ia adalah jawapan. Sebab itu kata ulama, bila ma adraka ni dalam Quran kita jumpa mana-mana ayat yang ada ma adraka ma wa ma adraka ma ni, lepas tu Allah akan bagi jawapan. Itu cara pattern bentuk ayat Al-Quran. Contoh kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Ada jawapan, kan? Soalan begini, dia jawapan lepas tu. Maka Allah SWT mengakhiri surah ini dengan menjawab, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Inilah tafsiran kepada Yaumuddin. Ini yang ulama kata ayat 19 surah ini mentafsirkan ayat surah Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, iaitu kata Imam Ibn Katsir, ay la yaqdiru ahadun ala naf'i ahadin, iaitu pada hari itu tidak ada seorang pun dapat beri manfaat kepada orang lain, wala khalasihi mimma huwa fih, dan juga tidak boleh membebaskan sesiapa. Maksud manusia secara asasnya, hari pembalasan itu manusia tak ada kuasa ke atas manusia lain. Bukan macam dunia. Dunia ni ada orang berkuasa, dia boleh tolong orang yang lemah, ada orang yang kaya tolong orang miskin. Sekarang ni, hari ini tidak ada manusia, maksud la tamliku nafsun li nafsin syai'a, satu jiwa tidak dapat beri apa-apa kepada jiwa yang lain. Dia tak memiliki. Kan di sana kita tak guna
kekayaan kita dan pangkat kita dan nama kita dan sebagainya. Kita guna diri kita saja dan amalan kita. Takkan kita nak ambil amalan kita tolong orang lain. Setiap orang mengatakan nafsi, diriku. Dalam surah yang lain kita dapati dengan lebih jelas yang kita dah pun baca sebelum ni, bagaimana semua orang sibuk dengan diri masing-masing. Maka di sini ditegaskan hari akhirat itu keadaannya ialah hari apa? Hari yang tak ada seorang pun dapat membantu atau memberi manfaat atau membebaskan sesiapa illa, kata Imam Ibn Katsir, kecuali ayatullahu liman yasha'u wa yarda. Allah izin baru boleh. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah beri syafaat, keizinan untuk menyelamatkan manusia yang dia nak, kepada umat dan sebagainya. Dan seperti juga syafaat Allah beri kepada orang-orang biasa yang bukan Nabi dan Rasul yang boleh bantu. Dalam Sahih Bukhari sebagai contoh, ada hadis yang menunjukkan bagaimana kalau kita bersahabat dengan orang yang baik dekat dunia, di akhirat mereka akan ingat kepada kita. Bila mereka yang baik ini terpisah dengan kawan-kawan mereka yang kurang bernasib baik ke neraka, mereka pula ke syurga, maka Rasulullah beritahu dalam surah Bukhari, ada hadis Nabi beritahu, mereka yang baik ini akan minta kepada Allah, ya Allah, di mana kawan-kawan kami, di mana rakan-rakan kami, berilah kami peluang untuk tolong mereka. Maka Allah izin syafaat daripada mereka kepada rakan-rakan mereka. Mereka pergi cari di neraka dan selamatkan. Ini yang sebagai ulama saya dah beritahu dan saya membaca kisah para ulama yang agak menyentuh perasaan kita bila ada ulama-ulama yang alim, bila mereka nak meninggal atau sakit, walaupun mereka alim tapi mereka hati mereka tak rasa mereka hebat. Mereka tak rasa mereka ni aku dah confirm masuk syurga, tak ada. Maka di antara ulama tu ialah disebutkan kepada saya kisah bahawa seorang ulama di Mekah, saya nak sebut nama tapi saya tak ingat dengan tepat, saya risau takut saya salah, tapi ulama-ulama maksud bukan zaman dulu, zaman kemudian, iaitu zaman 70-an 80-an. Mereka berbual dengan kawan-kawan mereka. Bila mereka sakit dan mereka rasa ajal mereka semakin sampir, mereka kata kepada kawan mereka, kalau aku mati di akhirat nanti, kalau engkau tak jumpa aku di syurga, carilah aku di neraka, selamatkanlah aku. So ini kata-kata daripada seorang sahabat kepada seorang sahabat, kata-kata yang cukup indah, merujuk kepada hadis tadi. Bagaimana hadis Sahih Bukhari tadi menunjukkan ada orang beriman yang berkawan dengan orang beriman yang lain tapi terpisah di akhirat, maka yang baik ini boleh menyelamatkan dengan izin Allah. Maka dia kata kepada kawan dia ulama tapi dia hati dia rendah, dia tawaduk, dia tak macam orang yang sombong. Dia kata, kalau aku mati dan kamu semua wahai sahabatku, wahai muridku, tak jumpa aku di syurga, carilah aku, selamatkanlah aku, kita bersahabat sampai akhirat. So ini ayat yang merujuk kepada benda sebegini. Maka Allah SWT mengizinkan. Kita jangan kata Allah tak izinkan, tapi asasnya tiada siapa yang berkuasa melainkan Allah di akhirat. Tidak siapa boleh buat keputusan dan selamatkan sesiapa melainkan dengan izin Allah dulu. Maka Imam Ibn Katsir mengatakan, illa an ya'dhanallahu liman yasha'u wa yarda. Melainkan Allah izin, maka dia boleh selamatkan. Dan sebab itulah Imam Ibn Katsir menyatakan bagaimana Nabi SAW pernah berpesan kepada kaum keluarga, kaum kerabat orang Arab di zaman dia, keturunan dia, selamatkanlah diri kamu. Aku tak memiliki kekuasaan di hari akhirat, aku tak mampu. Bukan maksud Nabi tak ada syafaat, tapi Nabi nak beritahu akhirat ni Allah yang tentukan. Tolonglah beramal. Tapi dalam masa yang sama, kita juga ingat bahawa Nabi boleh syafaat, boleh tolong. Tapi Nabi SAW menyerahkan kepada Allah, merendahkan diri, mengatakan kepada kaum kerabat, kaum keluarga dia, tolonglah kamu beramal, aku tidak ada apa-apa boleh tolong kamu. Bukan maksud tak boleh tolong, tapi nak cerita Allah yang berkuasa. Kalau Allah izin, insya-Allah. Itu maksud dia. Kan? Maksud itu rendah diri kepada Nabi SAW. Dan ayat ini sama juga dengan ayat-ayat lain, kata Imam Ibn Katsir, seperti wal amru yawma idzilillah. Pada hari itu, ayat lepas tu iaitu, dan urusan segalanya ialah milik Allah. Mana Allah izin baru boleh. Sama juga dengan ayat surah yang lain, limanil mulkul yawm lillahi al-wahidil qahhar. Ditanyakan di akhirat nanti, siapakah yang memiliki kuasa sekarang? Hanya Allah yang satu yang maha berkuasa. Jadi menunjukkan bagaimana perintah dan urusan di hari itu, kata Imam Ibn Katsir mengakhiri tafsir ini, wal amru wallahi al-yawma lillah, dan urusan pada hari itu demi Allah, hanya milik Allah. Walakinnahu la yunazi'uhu fihi yawma idzin ahad, dan pada hari itu tiada siapa dapat mengambil atau
boleh mengubah apa yang Allah tetapkan. Tak ada apa, hanya Allah yang berkuasa. Jadi di akhir surah ini kita dapati bagaimana Allah SWT meringkaskan dalam ayat ini dengan jelas kepada kita dan menunjukkan kekuasaannya dalam masa yang sama, tidak pula menafikan syafaat yang diberikan kepada manusia yang diizinkan seperti para rasul, para nabi dan juga para orang-orang yang soleh. Dan sebab itu kita sentiasa disuruh oleh Nabi SAW, bila kita dengar azan, Nabi suruh baca apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilati wal fadil. Wasilah, maksud Nabi wasilah tu apa? Syafaat untuk baginda. Dan Nabi SAW ingatkan, walaupun menjawab doa ini sunat, tapi doa ini antara cara kita meminta syafaat supaya dapat dibantu di akhirat. Dan juga kita disuruh untuk banyak berselawat untuk mendapat syafaat. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis Imam Tirmizi dan lain-lain, inna awlakum bi yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Di antara orang yang paling hampir dan utama denganku di hari akhirat ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Jadi ini kita panggil sebagai harapan kita, sebagai doa kita, sebagai tidak putus asa, sikap kita tidak putus asa daripada syafaat Nabi SAW. Dan kita membaca hadis-hadis sahih yang panjang lebar tentang syafaat Nabi. Kita boleh baca dalam bab iman, dalam bab kiamat. Terlalu banyak hadis yang mana Nabi SAW akan sujud berdoa lama kepada Allah di hari akhirat. Dan kita menarik bila kita lihat umat manusia meminta syafaat daripada para Nabi dan Nabi kita Muhammad SAW yang membantu. Jadi maknanya ada ulama yang mengatakan betapa tingginya sayang Nabi kepada umat dia, bila di akhirat nanti Nabi SAW akan terima kita, akan tolong kita, dan baginda lah yang pertama ke syurga, dan baginda tunggu umat dia sebelum ke syurga. Ini satu benda yang dirakamkan oleh para ulama dalam banyak kitab dan juga dibuat nasyid untuk mengenang. Dan bagaimana kita tahu hadis dalam Sahih Muslim, ummati ummati, satu masa Nabi SAW menyebut umatku ya Allah, berdoa. Ini bukan kisah hadis riwayat Tirmizi yang lain yang ummati di akhir hayat itu hadis riwayat Tirmizi. Sahih Muslim, hadis Nabi SAW berdoa dan mengatakan ummati. Maka Allah mengutuskan Jibril dan bertanyakan hal Nabi SAW, dan Allah beri berita gembira bahawa Nabi SAW akan memberi syafaat kepada umat dia. Jadi ini besar pada kita. Jadi bila kita baca ayat yang mengatakan pada hari itu tiada siapa boleh bantu sesiapa, macam ayat ni kita kena faham juga dalam surah-surah lain seperti surah Al-Jin dan lain-lain mengatakan melainkan izin Allah. Itu kena faham. So bila kita baca ayat mengatakan hari ini tiada siapa pun boleh bantu sesiapa, itu satu bentuk ayat kan, nampak macam bertentangan pula dengan ayat syafaat. Tak bertentangan. Secara umumnya hak Allah. Bila Allah izin, baru lelaki atau manusia atau Nabi SAW boleh memberikan syafaat. Seperti mana disebut dalam hadis-hadis riwayat Imam Tirmizi, yang walaupun ada orang kata cuba nak tolak hadis tu, tapi hadis tu disebut dalam kitab Sunan Tirmizi dan Sunan Ibn Majah dan lain-lain. Hadis tu diterima oleh ulama, iaitu hadis syafaat orang yang hafal Quran kepada mak ayah dia dan keluarga dia. Jadi ada orang cuba nak taifkan, dan kita jawab dalam YouTube Tirmizi Center. Ada satu program yang kita buat, ada rakaman penuh, tuan-tuan boleh tengok bagaimana kita jawab bahawa hadis tu diterima oleh ulama, bahawa hadis menyatakan orang-orang yang hafiz Al-Quran boleh selamatkan keluarga di akhirat. Ini antara yang Allah izinkan. Bahkan syafaat Nabi SAW juga sampai ke tahap meringankan azab Abu Talib. Tak boleh keluarkan dia daripada neraka sebab dia kufur, tapi boleh meringankan azab. Dan juga Abu Lahab. Jadi makna inilah kita panggil memahami Al-Quran daripada sudut yang tepat, yang kita dalam kuliah-kuliah kita baca tafsir Imam Ibn Kathir. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk menyambung lagi. Akan datang insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan ikuti tafsir seterusnya, surah seterusnya, surah Al-Mutaffifin. Dan insya-Allah saya harap semoga dengan saya membaca kitab ni dan memilih-milih pendapat Ibn Kathir tersendiri, tidaklah saya yang mentafsirkan, tapi saya cuma membaca sahaja dan saya menyebutkan dan berkongsi kepada
tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita doakan semua kelas kita akan berterusan dalam kelas tafsir setiap Selasa, insyaAllah pada waktu ini. Dan kita akan melihat surah Al-Mutaffifin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.